Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam yang berbahagia Tengku Azlan, AJK pimpinan masjid, pimpinan ketua kampung, JKK, semua yang hadir pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih getah sebab baru sangat sampai sebenarnya. Dia suara tu macam 7 jam perjalanan. Dikabarkan 4 jam. Mungkin sebab suami saya ni seorang pemandu berhemah. Jadi 7 jam perjalanan. Namun begitu kita mengambil inspirasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri merasakan bahawa kita sebenarnya pengorbanan kita sangat sedikit. Kita dah di ambang awal Muharram. Bagaimana peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada highway. Betul tak? Ya. Kira saya tu sikit je lah. Rasulullah berjalan berhari-hari. Berjalan kaki berhari-hari. Maka kita sampai di sini disambut dan dibawa naik kereta ke sini. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan baginda Nabi menuju ke kota Madinah bukan dalam keadaan yang gembira, namun dalam keadaan yang sungguh gusar kerana diburu untuk dibunuh. Itulah inspirasi yang saya cuba bawa pada hari ini, yang mana pengorbanan kita hanya sedikit. Ya, kalau contohnya di kuliah ni dibuat pada pagi esok, contoh pengorbanan kita nak bangun pagi, betul tak? Ya, subuh dah awal nak kena bangun pagi. Kalau kelewat je sikit tak sempat kuliah subuh dah, betul tak? Ya, puan-puan, tuan-tuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pengorbanan baginda Nabi tidak boleh kita jangka. Sebab itu pada hari ini kita memilih tajuk ceramah kita iaitu Semarak Cinta Al-Quran. Saya sebagai seorang perundi motivasi ataupun kita panggil penceramah motivasi di sekolah lah terutama. Mengapa saya memilih nak bagi tajuk ni? Sebab saya nak jumpa dengan ibu bapa anak-anak kita pada hari ini. Saya merantau satu Malaysia dengan slogan satu Malaysia. Ya, saya merantau satu Malaysia. Saya pergi sekolah menengah agama, saya pergi sekolah biasa, saya pergi mahat tahfiz, saya pergi sekolah kebangsaan, saya pergi sekolah orang asli. Saya tak jumpa satu sekolah pun yang 100% pelajarnya solat cukup 5 waktu dan 100% pelajarnya boleh baca Al-Quran. Sedangkan kita sudah merdeka 58 tahun. Perasaan hiba dan sedih saya bawa pada hari ini. Sebab itu saya nak cuba bawa kita pada hari ini merasa mengambil berat tentang Al-Quran. Bahawa anak-anak pada hari ini sudah jauh dengan Al-Quran. Bahkan mungkin kita sendiri kadang-kadang tak tahu banyak mana kita baca Quran, betul tak? Saya suka ingin berkongsi pada hari ini. Dalam perjalanan saya imbas CD Ustaz Azhar Idrus. Pernah jemput Ustaz Azhar Idrus ke sini tak? Orang sini tak? Tapi saya tak reti kecik besuk sebab saya cakap bentong lah. Boleh faham? Sebab saya confuse, semua orang tengok macam takut tak faham. Boleh faham Okey. Jadi maknanya boleh teruskan dengan bahasa ni lah. Saya tak sempat nak belajar tadi. Walaupun saya ada juga kawan orang besuk tu. Baik. Yang saya nak cerita pada hari ni antara kisah yang Ustaz Azhar Idrus ada cerita bagaimana saya tertarik bila dia kata anak-anak pada hari ni diberi pilihan belajar. Cuba tuan-tuan puan-puan cek jadual dia. Berapa kali jadual mereka diwajibkan baca Quran di sekolah. Kalau sekolah rendah, alhamdulillah ada JK. Kalau sekolah menengah, satu subjek pendidikan Islam. Ya. Itu yang wajib baca di sekolah. Di rumah agak-agaklah anak kita baca Quran.
dengan anak kita tengok Facebook? Mana paling lama? Tengok Facebook lah. Ustazah Wan kata, Ustazah Wan yang kontak saya tu, yang jemput datang sini tu, sebab Ustazah Wan pun tengok Facebook juga. Sebab apa? Itulah contoh ibu terbaik. Bila anak-anak zaman sekarang tengok Facebook, mak dia tak tengok Facebook, tak tahu anak dia tengok apa dekat Facebook. Dia kata, mak baca Quran tadi. Baca Quran bendanya. Kalau mak dia kata, kalau mak tak tahu Facebook apa, ayah tak tahu Facebook apa, mak baca Quran lah tu. Dekat komputer kot sekarang ni ada Al-Quran digital. Kan? Ya? Itu kisah anak-anak kita lah. Mungkin hari ni slot kita tak panjang 1 jam, tapi saya nak bawa balik. Saya nak semua orang bawa balik rumah kita, nak hidupkan rumah kita, roh di rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya? Sebab dengan bacaan Al-Quran, satu-satunya alunan yang dibaca, walaupun kita tak tahu maksud dia, kita dapat pahala 1 huruf 10 pahala. Kalau tak sempat ustazah nak baca, ya, pagi nak masuk, tengah hari ambil anak, kan masuk lagi, hantar kafar pula, petang kan hantar ngaji, kan? Betul tak? Sibuk lepas tu sibuk lagi macam-macam. Kalau itu kalau yang puan-puan. Kalau tuan-tuan pula masuk pejabat, lepas tu kan mesyuarat, lepas mesyuarat, lepas tu mengetih, lepas tengok Facebook kejap, tak sempat. Kalau tak sempat, baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, 1 huruf, Sadaqallahul Azim, 1 huruf, dapat dah 10 kebaikan. Tapi takkanlah nak baca 1 huruf je tau. Hak lain boleh baca banyak. Begitu. Jadi Al-Quran ini teman kita di dalam kubur. Al-Quran ini teman kita di mana-mana kita pergi. Ya. Al-Quran ini peneman kita. Al-Quran ini penghibur kita. Kalau kita tak rasa begitu, berkemungkinan kita belum jatuh cinta kepada Al-Quran. Sebab itu kita sebut perkataan cinta. Ya. Ada tak kita rasa macam jauh je, rasa nak pegang Quran tu rasa macam payuh? Ada tak? Pernah tak rasa situasi tu? Asyik nak pegang ni, lagi masuk. Asyik nak pegang, nak pergi sini, kan? Saya berborak dengan pak saudara saya. Dia seorang hafiz Al-Quran. Kenapa ya kadang-kadang bila kita jarang baca Quran, kita nak baca payah, nak mula tu payah. Betul tak? Kan? Dia kata apa? Al-Quran merajuk. Saya ingat sampai sekarang ayat dia tu. Dia kata Al-Quran merajuk. Jadi kena pujuk balik. Maknanya kena jadikan dia teman kita. Macam mana nak menjadikan rumah kita sentiasa dengan alunan-alunan Al-Quran. Masya Allah, seronok. Ya? Saya hasrat saya ni ada satu perkara saya nak buat. Kalaulah Allah beri peluang, saya nak jumpa dengan penerbit rancangan Superstar. Tuan-tuan tahu tak rancangan tu? Ya? Tuan-tuan tahu tak? Puan-puan tahu tak? Rancangan Superstar. Ya? Tahu menggilap anak-anak kecil untuk menari dan menyanyi. Dan tiba-tiba baru ni saya dengar bajet ada peruntukan untuk anak-anak menari. Saya nak dengar apa peruntukan untuk program Al-Quran. Tak jumpa. Masya Allah. Ya, itulah yang berlaku pada hari ini. Ya, kita sendirilah yang kena cuba sedarkan. Ya.
Saya nak jumpa dengan penerbit Superstar, cukup-cukup lah buat rancangan Superstar, menyuruh anak-anak kecil hak 5 tahun tu boleh menari, boleh meniru gaya. Kalau dia boleh meniru gaya sebiji artis tu, agak-agaknya mesti taranum dia hebat tu lah Ustazah Wan. Begitu anak-anak ni daripada kecil, daripada kandungan lagi, kalau kita dah dedahkan dengan Al-Quran, Masya Allah, kita akan tengok lainnya generasi Al-Quran dengan generasi yang tidak didedahkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Ayah saya pernah bekerja di sini, hampir saya tak ingat berapa tahun. Ayah saya merupakan pengarah negeri Terengganu, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejahan, Datuk Muhammad Nur Afandi Abdul Aziz, dan sekarang merupakan pengarah negeri Pahang. Jadi sebelum ni dia pernah round dan dia tahu masjidnya, dia kata dia tahu tadi. Ayah saya sendiri bagi tahu, masa kami kecil-kecil dahulu, ayah saya berjuang nak hantar semua anak-anak sekolah agama. Sampai ada pak saudara bagi tahu, nak bagi makan apa nanti anak sekolah agama? Janganlah merosakkan masa depan anak hantar sekolah agama. Macam tu sekali. Sampai yang saya pesan dekat anak-anak kami ni, saya anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Ya, Alhamdulillah, adik saya seorang hafiz Al-Quran, sekarang baru 19 juzuk, Alhamdulillah. Dan hasratnya nak bawa dia juga hari ni, tapi dia ada jemputan di tempat lain. Jadi nak bagi tahu, perjuangan untuk nak mendidik anak-anak kenal Al-Quran ni bukan mudah. Kadang-kadang kita tak berkira nak bawa anak kita pergi rombongan. Kadang-kadang kita mungkin rasa nak beli baju raya, ikutlah berapa, tapi agak-agak kalau kita nak keluar peruntukan untuk perbelanjaan mengaji, bila ustazah naik yuran sikit, ustazah naik yuran 100 bulan, Allah mahal ustazah ni. Sebab nilaian Al-Quran, pengorbanan guru-guru Al-Quran tu tak boleh nak dinilai. Nak bagi tahu Al-Quran itu Masya Allah, penting sangat-sangat. Hari ini kita sama-sama fikirkan, kita sama-sama muhasabah sejauh mana kita membawa keluarga kita di rumah sentiasa dengan Al-Quran. Ada seorang keluarga, ada satu keluarga di Indonesia, anak dia 11 orang hafiz Al-Quran, Masya Allah. Bila tanya, macam mana boleh 11 orang semua hafal Quran? Anak dia jawab, mak dengan ayah saya rajin baca Quran, jadi tak payah suruh. Dan saya cuba praktik kepada anak saya lah, setiap kali solat kami baca Quran. Jadi bila tak sempat, mungkin kita nak cepat, anak saya pula marah, umur 2 tahun, Umi ngaji, ditunjuk Quran. Kalau kita ambil buku lain, dia tahu bukan Quran. Dan dia nak pegang Quran juga. Kalau bagi kat dia, contoh tukar lah, bagi buku Pipin ke, bagi surah Yasin ke, takut dia letak ikut dan kan. Tak bagi, dia nak pegang Quran betul. Tu anak saya, Masya Allah. Tu saya cubalah, cuba tuan-tuan puan-puan, cuba di rumah, bawa anak-anak kita. Bagaimana kita nak bagi anak-anak kita cinta Al-Quran? Kita dulu cinta Al-Quran, kita dulu merutinkan baca Al-Quran. Kita dulu curi-curi masa baca Quran. Anak-anak sebenarnya dia tak perlu cakap banyak, Kadang-kadang mak-mak kata, penat dah cakap, berapa kali suruh semayang, tak semayang-semayang, berapa kali suruh mengaji, tak nak mengaji. Jangan suruh. Sudah tak suruh, tak buat lalu ustazah. Jangan suruh sahaja. Kita dulu kadang-kadang mak nak suruh mengaji, contoh, mak tengah siang ikan, cepat tu ustazah nunggu di rumah tu, cepat ngaji, pergi di rumah ustazah. Mak tengah siang ikan, agak-agak anak gerak dah, kejap mak,
Kejap. Facebook lagi. WhatsApp lagi. Cuba kalau mak ni tengah mengaji. Mak tengah mengaji. Lepas tu berhenti sekejap, Surah Azim. Surah nak pergi semayang. Agak-agak laju ke tak laju dia pergi, suruh dia pergi mengaji. Laju tak laju dia pergi mengaji? Laju. Kalau lepas maghrib, kita ni mesti ngaji. Tak? Memang tak payah suruh anak kita pegang Quran. Dia automatik dia akan duduk, dia akan malu sendiri. Dia akan malu sendiri anak-anak kita. Itu kita sebut bab membaca Al-Quran. Okey. Belum lagi ada satu perkara lagi. Al-Quran ni pertama membaca. Yang kedua menghayati Al-Quran. Yang tu yang kita nak buat pada hari esok di Masjid Nasiruddin. Seminar memahami surah Al-Kahfi. Kita tahu surah Al-Kahfi merupakan surah yang sangat penting sebagai bekalan kita umat akhir zaman. Hari esok kita nak bedah. Kita nak tahu makna-makna yang tersirat dalam surah Al-Kahfi. Kalau boleh esok-esok kita buat pula seminar surah Yasin. Orang banyak tahu dah ni. Setiap kali malam Jumaat kecuali malam ni terpaksa buat kuliah maghrib. Ya? Betul tak? Setiap minggu wajib baca Yasin. Lepas ni kita tukar buat seminar surah Yasin. Kita tahu tak makna surah Yasin? Yang mana kalau kita buka makna surah Yasin, banyak kisah-kisah pengajaran sebagai seorang pendakwah. Dia ceritakan bagaimana surah Yasin cerita bagaimana di neraka macam mana, di syurga macam mana. Betul tak? Dia ceritakan kalau kita bila kita dah sampai pada hari perhitungan, dah tak boleh nak bercakap dah. Tangan tu dikunci, mulut dikunci, tangan tak kunci. Terbalik kot dah. Saja nak test. Mulut dikunci. Tangan dia cakap, kaki bercakap. Segala tindakan diceritakan dalam surah Yasin kan. Banyak lagi peristiwa dia dalam surah Yasin. Itu yang kena buat seminar surah Yasin pula lepas ni, insya-Allah. Baik, nak bagi tahu tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua mengetahui makna-makna dalam Al-Quran dia. Yang ketiga yang paling besar, mengamalkan Al-Quran. Menjadikan keseluruhan hidup kita berpandukan kepada Al-Quran. Jadi begitu. Jadi situasi pada hari ini, kita nak kalau boleh kita benar-benar merasai Al-Quran itu merupakan perkara yang sangat penting untuk kita letakkan keutamaan. Jangan bila anak tak dapat nombor 1 marah. Kalau anak tak dapat 5A PSA marah. Tapi kalau anak tak pandai baca Quran, kita tak apalah, ngaji lagi, relax lagi. Kalau boleh biar kita sungguh, macam mana sungguh hantar anak tuition, macam mana sungguh hantar anak kita belajar subjek akademik, macam tu juga kita sungguh hantar anak kita wajib belajar Al-Quran, wajib belajar hadis, wajib belajar tafsir. Bukan anak kita juga, kita pun sekali. Saja je disebut anak kita tu, nak bagi tahu kita pun sekali sebenarnya. Betul? Kita pun lagilah kena belajar Al-Quran. Bila agaknya kita tu nak belajar Quran tu? Rasa-rasa kat sini ramai dah yang ikuti secara berterusan kelas Al-Quran, insya-Allah. Kalau yang belum lagi mengikuti pelajaran Al-Quran, masih lagi tak dapat nak belajar, cari guru, carilah guru belajar Al-Quran. Jangan kata nantilah, minggu ni, tahun ni sibuk ni, tak sempat nak belajar mengaji. Tahun depan pula, tahun depan lagi. Lama-lama pencing, umur 58 baru nak belajar Quran. Masa tu tak nampak dah pakai spek mata. Lepas tu nak sebut huruf Ain, tak boleh nak sebut huruf Ain. Qaf, tak boleh nak sebut huruf. Lidah kita dah kerah. Arwah wan saya, arwah nenek saya lah,
nangis. Dia memang belajar Quran lama dah, tapi sampai ke penghujung hayat dia dah umur dalam dekat 80. Setiap kali saya balik rumah, dia akan minta saya ajar dia baca surah Al-Mulk. Sebab daripada muda lagi dia selalu dengar kuliah ustaz, surah Al-Mulk ni akan menjadi teman di dalam kubur. Arwah nenek saya ni, dia sakit lumpuh separuh badan hampir 10 tahun. Jadi setiap kali cucu-cucu balik, dia akan suruh Hajar baca surah Al-Mulk. Dia ikut aja kita baca. Kadang dia menangis. Dia kata susah dah nak sebut, susah dah nak sebut ni. Tak betul lah sebut Wan, tak betul sebut. Dia menangis. Saya kata jangan menangis, Wan belajar je. Allah maafkan apa yang berlaku pada hari beliau meninggal. Saya sendiri menyaksikan beliau meninggal di HKL, Hospital Kuala Lumpur. Dalam perjalanan nak bawa balik ke kampung Karak, bentuk Karak Pahang, daripada Hospital Kuala Lumpur, mak saya sendiri yang duduk dalam van jenazah dengar suara iringan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sepanjang perjalanan sampai ke rumah. Dan kami sendiri bila sampai kat rumah, bila tengok arwah wan saya ni, sebab umur dia dah dekat 80 tahun. Dulu masa dia sakit, dia punya kulit tu dah boleh macam kita tarik-tarik sebab terlalu berkedut. Tangan dia pun dah macam tu juga. Sebulan sebelum dia meninggal, saya sendiri perasan tengok tangan dia macam orang muda. Saya kata kenapa tangan wan dah tak berkedut Saya rasa macam lain. Sejak daripada saya perasan tu, setiap kali saya nak keluar rumah, walaupun pergi kedai, saya mesti salam minta maaf dengan dia. Takut tak sempat. Dan seminggu sebelum dia meninggal tu pun saya sempat mandikan dia, tidur sebelah dia, peluk dia. Sayang sungguh arwah wan saya. Dan bila hari dia meninggal tu, saya tengok jenazah dia senyum. Senyum, berseri-seri, bercahaya, Masya Allah. Dan bila kita cium jenazah dia, tak ada kedut Ustazah Wan, tak ada kedut. Mungkin dia pakai pamuka, sempat kot. Tak ada. Ataupun dihep terlajak laris. Tak sempat, masa tu produk tu tak ada lagi. Masya Allah. Itu orang yang kita melihat, sempat melihat. Itu satu. Yang masa tu saya umur 21 tahun. Tahun 1 di UKM. Saya belajar di UKM bidang tafsir Al-Quran. Baik, yang kedua, saya mula belajar Al-Quran. Boleh ke saya cerita sikit Rasa cerita seronok sikit tak? Pengalaman lah. Saya masih muda lagi, baru umur 28 tahun. Jadi saya cerita waktu saya mula belajar Quran dengan arwah wan saudara saya. Wan saudara, adik tok saya. Yang ni belah ayah. Dia meninggal awal sakit jantung. Sama juga yang anak dia tadi, yang hafal Quran tadi tu. Yang merupakan sekarang pengetua Mahat Tahfiz Faqih di Temerloh. Sama juga, dia seorang guru Al-Quran. Dan jenazah dia Masya Allah sangat mudah diuruskan. Tak ada langsung najis, bersih. Bila tengok wajahnya berseri-seri, Masya Allah. Itu yang saya punya pengalaman sendiri lah. Saya rasa mungkin tuan-tuan, ustaz-ustaz, puan-puan yang pernah juga mungkin ada pengalaman Sejak pada hari itu saya kata Masya Allah, saya pun ada cita-cita nak jadi guru Al-Quran. Dan Alhamdulillah sekarang pun saya ada buka kelas pengajian Al-Quran di Felda Mumpaga Bentong Pahang. Alhamdulillah. Jadi nak bagi tahu Masya Allah, orang yang sentiasa dengan Al-Quran ini dipelihara sehingga ke hari kiamat. Pada hari kiamat, pada hari di padang mahsyar nanti, Allah akan buat announcement. Allah akan buat pengumuman. Siapakah golongan yang paling banyak baca Quran, yang rajin baca Quran, maka bangunlah satu golongan yang baca Quran, maka dibuka pintu syurga untuk mereka golongan yang baca Quran ini. Masya Allah, boleh masuk syurga dengan mudahnya. Nak tak kita jadi antara golongan tu? Masya Allah, nak Kita nak ambil tiket yang mana satu? Kita nak ambil tiket puasa
ahli berpuasa, tiket Al-Quran, Masya Allah. Orang yang memperjuangkan Al-Quran, orang yang nak memperjuangkan kelas pengajian, ya, orang yang mengajar Al-Quran. Dan kita sendiri sebagai ibu, kita sendiri sebagai ayah yang berusaha untuk melahirkan anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, nak pastikan cucu-cucu kita mesti baca Quran. Mak mertua saya, ya, alhamdulillah ada 2 orang anak hafiz Al-Quran. Dia menangis dengan saya. Dia kata apa, mak sedih sampai anak ke-6 mak baru kenal, dan mak baru tahu bahawa penting je ada nak suruh anak ni hafal Quran sampai anak ke-6. Jadi anak yang ke-6 dan yang ke-7 ni, dia niat sungguh-sungguh dalam perut lagi nak anak ni hafal Quran. Dan memang bila anak ni besar, seorang nama Muhammad Syahid, seorang nama Muhammad Nur Salam, adik ipar saya, diorang ni dekat Mak Tafiz senang sangat hafal Quran, dan alhamdulillah habis 30 juzuk. Masya Allah, ya, niat dalam perut lagi, ya. Dan mak mertua saya kata apa, mak berazam disebabkan sampai anak ke-6 mak baru tahu, sebab mak ni tak sekolah agama. Dia kata, ya, mak ni tak sekolah agama dulu. Mak dah mak meninggal waktu kecil umur 2 tahun, duduk dengan kakak, duduk dengan abang. Tak sekolah agama, tak tahu pun kena mengaji. Ngaji dengan macam tu je lah dengan ustaz, tak tahu pula kena hafal Quran, ada sekolah Mak Tafiz tak tahu. Sampai anak ke-6 baru tahu. Rasa macam menyesal sebab anak satu yang pertama sampai ke-5 ni tak hantar hafal Al-Quran. Dan mak mertua saya kata, mak berazam semua cucu sulung hantar biar mak jaga. Mak nak suruh semua hafal Al-Quran. Itu impian mak mertua saya. Jadi mungkin kalau boleh, bila saya cerita sikit impian-impian mereka ni, kita pun sama juga, mesti ada impian. Masya Allah, kalau anak kita hafal Al-Quran, mak ayah dipakaikan pakaian-pakaian indah, mahkota, Masya Allah. Di akhirat nanti dilayan seperti tetamu istimewa, ya. Masya Allah, itulah nilai Al-Quran. Belum lagi kalau anak tu hafal Al-Quran, akhlaknya bagus, boleh jadi imam macam imam muda kita, ya. Masya Allah, seronok sejuk mata memandang, betul tak? Lepas ni saya ada satu lagi cadangan, boleh tak? Bagi cadangan, lepas ni kalau ada contohnya kita nak ada sesi interview memilih menantu, jangan tanya kerja apa, tak payah tengok dia boleh naik motor ke naik kereta, tak payah tengok. Tanya dulu, test baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kahfi, kata boleh tak? Okey tak? Cadangan lah. Ataupun paling senang suruh baca surah Ad-Duha. Jangan suruh baca doa kunut, nanti dia tanya kunut pendek ke kunut panjang, kan? Sebab zaman sekarang ni kalau nak milih menantu ni kan, mesti nak tengok kereta apa, tengok parking kereta apa dulu, okay? Kereta apa dulu? Honda, okey. Adik saya baru umur 22 tahun kena pinang, nikah dah tahun lepas. Pak mertua dia kata tak payah ada apa-apalah, dia kata yang penting hafiz Quran cukup dah. Gitu gaya. Tapi kena hantar juga hantaran. Gunding kan. Kena piu hafiz lah. Pencetus Ummah Hafiz Johan, pencetus Ummah. Adik saya merupakan anak didik belajar di Kolej Hafiz dan merupakan yang dipertua Persatuan Mahasiswa Kolej Hafiz. Bagus sangat. Adik saya belajar di Kolej Hafiz, tempat Ustaz Hafiz pencetus Ummah tu. Walaupun dia belajar peringkat diploma, bila saya cek silibus macam peringkat master saya belajar. Punya banyaknya ilmu Ustaz Hafiz. Nanti boleh jemput pencetus Ummah Hafiz datang ke sini, ya. Daripada Kelang. Masya Allah, ya, Ustaz Hafiz pencetus Ummah. Tengok kan rancangan pencetus Ummah, kan kalau iklan sekarang ni yang dia duk tengok tu aplikasi Islami, kan? Dia promote sekarang kan.
Ustaz kena jadi promote pula aplikasi Islami. Nak macam mana memang sekarang ni? Tak apalah, yang penting orang kenal kan. Nak bagi tahu Ustaz Hafiz tu, mak ayah dia buka satu kolej, namanya Kolej Hafiz. Bukan dia buka kolej, dia buka daripada Tadika Hafiz, Sekolah Rendah Hafiz, Mahat Tahfiz Hafiz, sampai Kolej Hafiz. Dan waktu pendaftaran adik saya diploma tahfiz tu, dia bagi tahu mereka bercita-cita nak buat Universiti Hafiz. Hafiz tu nama Ustaz Hafiz tu lah. Anak dia yang pertama, tak silap kan, anak pertama sini. Dan kebanyakan anaknya semua hafal Quran. Ayah dia bukan Hafiz. Ayahnya guru sains, tak silap saya, bidang sains. Jangan kata, kalau saya bukan Hafiz, macam mana anak saya nak Hafiz? Tak ada masalah. Yang penting sekarang ni tanam azam, saya mesti rajin baca Quran. Saya ibu yang sentiasa baca Quran, saya ayah yang sentiasa baca Quran, saya nenek yang sentiasa baca Quran, saya Tok Wan yang selalu baca Quran, Aki yang rajin baca Quran. Biar kita nak bawa cucu-cucu kita mesti rajin baca Quran. Itu kita tanam azam hari ni, boleh tak? Boleh, insya-Allah. Sama-sama, masya-Allah. Al-Quran ini teman di dalam kubur. Nanti bila dalam kubur, mungkin kita tanya, ma rabbuka? Lepas tu anak kita jawab apa? Saya tak ambil agama, saya ambil lukisan. Saya aliran sains, tak belajar Quran. Berat kita. Kalau dalam sekarang bolehlah ustazah tanya, ma rabbuka? Ustazah, saya bukan bidang Quran saja, saya tak tahu bahasa Arab. Kenapa ma rabbuka ustazah? Saya aliran sains. Kalau jawab dengan saya begitu, saya tak marah. Tapi dalam kubur nanti pesyung sekali. Otan nak lari tak boleh dah, jerit orang tak dengar. Cuba try duduk kat tepi kubur, dengar tak? Cerita tanah kubur tu macam dengar tak tahu lah betul ke tidak. Asal 7 langkah dia pun dengar. Saya pun tak siasat lagi tu, tak sempat nak siasat betul tidak betul tanah kubur tu. Tapi nak cerita begitulah. Nak cerita pada hari ni kita kena mengambil berat, dan kita sama-sama lah menghayati Al-Quran, dan sama-sama kita menjadi Al-Quran itu teman kita. Dan pada hari ni kita, kalau kita macam mana kita serius mencari pusat tuition, kita serius nak pastikan anak dapat 5A UPSR, kita serius nak pastikan anak mesti dapat nombor 1. Betul tak? Azan berhenti rehat.
kita sambung sedikit saja sebagai kesimpulan. Pada hari ini kita nak kalau boleh kita sama-sama berazam untuk pertemuan kita pada malam ini. Kita cek balik nanti kita muhasabah balik, kita cek diri sendiri. Saya sendiri pun muhasabah sendiri juga. Tuan-tuan puan-puan, kita sama-sama muhasabah diri. Berapa banyak kita membaca Al-Quran setiap hari, berapa banyak kita melihat, mentadabbur Al-Quran, mengetahui maknanya. Sampai dah sekarang umur kita contohnya dah berapa umur? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 114 surah. Berapa ayat dah kita hafal? Kalau tak hafal pun berapa ayat yang kita faham makna dia, dan berapa ayat yang kita betul-betul mengamalkannya. Masya Allah. Kita muhasabah balik, insya-Allah balik ni. Kita cuba programkan balik diri kita. Kita cuba disiplinkan balik diri kita untuk membaca Al-Quran. Saya pun tak cakap orang lain. Bila cakap, telinga saya paling dekat sekali. Saya sendiri, pengalaman saya hampir 2 tahun lebih buka kelas pengajian Al-Quran. Saya melihat budi pekerti anak-anak yang membaca Al-Quran berbeza sangat dengan anak-anak yang tak baca Quran. Kalau boleh, kalau keluarga kita dah selesai, keluarga kita, anak-anak kita dah confirm dah, alhamdulillah semua dah boleh baca Quran, jangan lupa anak-anak saudara. Tukarkan perbualan harian dari tanya, asyik tanya UPSR berapa A, hak yang ulang kali kedua itu boleh jawab ke tak, tak kisah, tak ada masalah yang tu. Itu tak berat sangat pun. Setakat baca saya nak jadi menteri pelajaran ni paling rasanya. Doa ke saya. Boleh? Kenapa UPSR tak ada subjek Al-Quran kena ada A juga. Bukan A, khatam. Darjah 6 wajib khatam. Anak murid saya tingkatan 3 pun tak khatam lagi. Bukan tak khatam, tak naik Quran lagi, Masya Allah. Saya pun cuba cek, maka saya pun cuba aplikasi teknik Al-Baghdadi yang ketuk. Ada di sini. Alhamdulillah, saya cuba gunakan teknik Al-Baghdadi di pusat pengajian saya. Setahun sahaja paling lama semua naik Quran. Hak yang 6 tahun pun naik Quran, Masya Allah, seronoknya. Dan ada beberapa orang pelajar saya yang dah pada awal tu tak kenal huruf. Yang ustaz-ustazah ni macam-macam cara nak bagi kenal ni. Akhirnya baru-baru ni Ramadan baru ni dia naik Quran. Kami hadiahkan dia Al-Quran yang diwakaf oleh orang. Ada seorang hamba Allah yang mulia, dia beri dalam lebih kurang 30 naskah Al-Quran. Kami hadiahkan anak tersebut yang baru naik Quran, yang susah sangat naik tu. Dan baru ni bila saya cek yang terkini, saya cek bacaan dia, sudah lancar membaca Al-Quran. Masya Allah, seronok. Itulah kami anak guru-guru Al-Quran ni, bila tengok anak-anak pandai baca Quran, seronok sangat. Tak ternilai bahagianya. Jadi bila kita tukarkan perbualan kita harian kita, kalau selalu tanya UPSR, selalu tanya tuition kat mana, selalu cerita pasal apa-apalah, tukarkan cerita kita hari-hari kepada Al-Quran. Anak dah baca Quran belum? Janganlah sampai darjah 6 pun tak khatam Quran lagi, ataupun darjah 6 belum naik Quran, Iqra 6. Betul, anak murid saya tingkatan 2 Iqra lagi, Iqra 4. 4 pun salah. Iqra 4. Masya Allah, tingkatan 2. Sampai saya kata, awak tengok adik tu umur 6 tahun dia naik Quran, awak tingkatan 2 ngaji betul-betul tengok ustazah, tahun ni mesti naik Quran. Alhamdulillah naik Quran. Baru dia dengar dah khatam, lepas tu nak suruh dia ulang balik. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan anak-anak ni begitu?
Sebab ni kadang-kadang bimbang, lompang-lompang ini daripada kita, daripada mak ayah yang tidak mengambil berat. Bukan orang sini orang sini rasanya semuanya ambil berat. Tapi nak bagi tahunya, ada segelintir yang memang yang hantar mengaji kat tempat saya, mak dia tak pakai tudung. Mak dia tak pakai tudung, Masya Allah. Memang dia daftar tu pun tak pakai tudung. Ada setengah orang dia tak pakai tudung dalam kereta. Tapi bila dia daftar dengan ustazah tu, dia pakai tudung. Yang ni memang daftar pun tak pakai tudung. Tapi kami menyambut baik kehadiran anak dia, dan alhamdulillah ada juga perasaan dia untuk menghantar anak dia baca Quran. Masya Allah. Jadi saudara-saudara kita, macam saya kata tadi, balik kampung, kalau kita ada cucu, jangan kata cukup lah, awak dah berkahwin, dah ada anak, pandai-pandai lah, pandai-pandai lah bawa keluarga. Jangan, selagi ada hayat kita, selagi ada umur kita, jaga generasi kita. Kita tak tahu generasi kita, takut ada di kalangan generasi kita ada yang tak baca, tak pandai baca Quran, yang tak kenal huruf Al-Quran. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau boleh kita jadikan diri kita wajib cek semua anak-anak kita, mesti anak kita dah kahwin ke, dah kerja ke, mak tak kisah awak bagi berapa sebulan, ayah tak kisah awak gaji berapa, yang penting semayang ke tidak. Tanya anak-anak zaman sekarang, memang gaji 3-4 ribu, 10 ribu, kereta Honda City, Honda, Mercedes, Audi, tak main Azia. Walaupun Azia baru keluar, tak main. Biba ketinggalan lah. Anak-anak zaman sekarang gaji besar. Tanya anak kita semayang ke tidak, baca Quran ke tidak. Yang tu kena tanya. InsyaAllah kita programkan Al-Quran, satu keluarga semuanya mencintai Al-Quran, dan Al-Quran inilah yang akan menjadi teman kita. Dia cuba bayangkan, kalau dah sekarang ni umur kita dah 30, 40, 50, kita tak berapa nak lancar lagi baca Quran. Esok-esok kalau kita dah pencing, ataupun kita dah tak ada benda-benda nak buat, macam seorang kata tak, walaupun sekarang ni tak ada kerja tapi sibuk juga, itu orang yang terbaik maksudnya daripada muda sibuk ni, Masya Allah. Tapi nak bagi tahu, kalau kita daripada umur 20, 30 tak baca Quran, tak pandai baca Quran, esok bila kita dah tak boleh nak bergerak, bila kita tak larat dah nak bawa kereta, dah tak larat nak pergi berjalan dah puas makan dah, makan pun dah tak selera, semua benda dah test dah. Makanan Melayu, makanan Thai, makanan Kota Baru, makanan semua dah tahu dah. Faham punya ikan patin pun tahu, semua tahu dah. Makan pun dah tak lalu dah. Apa nak buat? Baca Quran. Tapi buka Quran tak pandai. Masya Allah. Takkan nak tunggu macam tu? Kan? Na'udzubillah. Kita takut begitu lah. Kita takut kita duduk tangguh. Anak-anak kita mengaji sampai darjah 6 je. Itu pun biasa kadang-kadang sampai darjah 5. Darjah 6 dari kafar tak pergi dah. Kita lah yang kena pastikan anak-anak kita sentiasa dengan Al-Quran. Anak-anak kerja jauh, belajar kat Pening, USM, telefon, jangan tanya duit cukup, jangan tanya duit je. Ngaji dah hari ni, boleh tukar kita punya pertanyaan kepada anak-anak kita. Ngaji dah hari ni, dah kata Quran dah bulan ni. Mak ni kenapa? Tak lama dah ke? Sudah. Dia kata mak buang tu, biarlah kita telefon semua adik-beradik, WhatsApp. Sekarang grup adik-beradik dia, ada tim adik-beradik dan tim yang ada mak ayah. Macam adik-beradik saya lah tu. Tim adik-beradik, mak ayah tak masuk. Tim yang mak ayah cakap baik-baik semua. Tu adik-adik saya punya cerita lah tu. Kita kakak-kakak ni ikut je. Hantar WhatsApp, kenapa pula mak biasa tanya duit cukup ke tidak? Kita ni tak cukup duit ni. Dia tanya dah ngaji ke belum? Bukan sekali ya long, dah 5 kali dia telefon tanya dah ngaji ke belum. Ni mak ni lama, mari kita balik ramai-ramai. Tak lama dah kot kita tengok kaki dia, ada gaya macam dah 40 hari lagi. Gitu biar dia terkejut sikit. Memang mak tak lama dah cakap Arab.
Ayah ni pun tak tahu bila tau. Esok kalau ayah dalam kubur awak tak mengaji, awak esok takkanlah nak upah orang. Asal mak meninggal, ayah meninggal, upah panggil mak Tafiz. Mak Tafiz, assalamualaikum ustaz, ni tolong panggil ni satu kumpulan anak-anak Hafiz ni nak baca Yasin ke mak saya. Masya Allah, takut jangan bagi main-main. Kalau kita tak buat daripada sekarang, kalau kita tak perhatikan anak kita zaman sekarang, tak tanamkan mereka tahu dan pandai dan mahir dan cinta Al-Quran, dia akan berlaku bila kita meninggal nanti, anak kita akan telefon. Tu kalau dia ingat nak telefon. Kalau dia ada kenalan ustaz yang Mahat Tafiz, kalau dia tak telefon langsung, dia pun tak pandai nak baca Yasin. Sudah nak muzbillah. Ya, jadi begitu. Jadi kita ni sebenarnya dunia ni tak ke mana. Dunia ni pun dah tua dah. Ya, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa melancong. Ya, melancong selepas zaman kesedihan wafatnya Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudara Abu Talib, Allah bagi hadiah pelancongan. Ya, Isra Mi'raj, naik ke langit. Dan bila dilihat seorang dalam perjalanan tu, ada satu kisah yang Rasulullah tengok seorang tua yang bongkok tua jalan. Dan bila ditanya kepada Jibril, kenapa ada bongkok tua tu, makcik mana? Itulah perumpamaan dunia yang sudah tua. Kalaulah zaman Rasulullah 1400 tahun dahulu, Rasulullah tengok dunia tu dah tua, kita ni dah tak tahu bila, dah tengok-tengok tiba-tiba bangun-bangun gelap, tak mau cerah-cerah, rupanya matahari sudah terbit di sebelah barat. Masya Allah, na'udzubillah. Bila sampai hari kiamat, bila sampai ke hari yang kita menunggu buku amalan, dah tak boleh nak buat apa dah. Maka jangan kita sia-siakan usia kita walaupun sesaat. Jadikan kita sentiasa mendalami Al-Quran. Masa kita dengar Al-Quran sentiasa lebih banyak daripada perkara-perkara yang lain. Kalau tak sempat, sambil masak pun boleh baca Quran.